salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin kepada penonton yang sedang menyaksikan Influencer at Japan. Anda bersama saya, Hadni Ramli, selaku hos anda pada kali ini untuk membawakan topik yang menarik untuk dikupaskan. Kepada yang sedang menyaksikan siaran ini, sila kongsikan hantaran dan siaran ini kepada kenalan dan rakat anda, sebarkan maklumat yang sahih, tepat dan berinformasi. Topik kali ini berbeza dan berlainan berbanding siri-siri sebelum ini yang membawakan elemen Melayu klasik tak lapuk ditelan zaman. Bergendang atau bermukun merupakan persembahan tradisional Sarawak yang menggabungkan persembahan tarian dan pantun berlagu yang diiringi dengan gesekan biola dan gendang. Bertuahnya saya pada hari ini kerana saya dapat menemu bual salah seorang pelapis tradisi gendang Melayu Sarawak yang masih muda belia dan kacak bergaya. Dah tak sabar kita dah dengar bunyi intro dia sedikit. Bersama kita di studio, Encik Muhammad Farid Izwan Rahman bagi membicarakan topik kita iaitu Gendang Melayu Sarawak. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada Encik Farid kerana sudi meluangkan masa bersama kita untuk menceritakan pengalaman beliau semasa membuat persembahan tradisi bergendang ini di Influencer at Japan. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih informasi yang menarik. Sebelum itu, sama-sama kita saksikan VT ini. Terima kasih kerana masih setia bersama Influencer at Japan. Rasanya ramai dah penonton yang tak sabar nak dengar butir bicara Encik Farid ni berkaitan dengan persembahan bergendang ini, tradisi bergendang. Kebiasaannya kita lihat gendang Melayu Sarawak ini dipersembahkan oleh orang-orang dulu yang kini kita tahunya sudah berusia ataupun sudah berumur sebagai generasi muda yang meneruskan tradisi persembahan bergendang ini. Bolehkah Encik Farid ceritakan sedikit sejak bilakah bermulanya terpupuknya perasaan ataupun minat itu untuk menceburi bidang seni bergendang ini dan apakah yang menarik minat Cik Farid untuk meneruskan tradisi bergendang ini? Boleh Cik Farid ceritakan sikit? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Hadni dan penonton-penonton Influencer Japan kali ini. Sebelum saya bercerita lebih panjang tentang gendang Melayu Sarawak ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Japan Sarawak kerana sudi menjemput saya dalam Influencer Japan kali ini. Bermukun atau bergendang sebenarnya dikenali sebagai salah satu aktiviti hiburan ketika berlangsungnya majlis perkahwinan, lihat ni. Dan masih dipraktikkan oleh masyarakat Melayu dan Melanau di Sarawak. Ia kebiasaannya dilangsungkan pada malam sebelum hari persandingan mempelai dan kini turut dimainkan jika ada keraian atau majlis keramaian umum di seluruh Sarawak. Baiklah Hadni, bercerita tentang perjalanan saya dalam seni bergendang atau bermukun ini untuk pengetahuan. Saya mula minat dalam bidang seni bergendang ni sejak di bangku sekolah rendah lagi. Tetapi malangnya pada masa itu saya tidak dapat menonton secara langsung majlis bermukun itu di atas faktor umur yang masih kecil. Biasalah orang tua kan kalau kita pun masih kecil, mereka tak nak kita keluar rumah pada malam-malam. Betul. Walau bagaimanapun saya tidak pernah berputus asa untuk mempelajari seni bergendang dengan cara saya menonton melalui CD. Ada jugalah inisiatif lain yang digunakan untuk menimbulkan hati yang tak dapat tadi kan, tak dapat keluar malam, so kita tengok melalui CD lah. Kerana minat kita terlalu tinggi kan, kita akan carilah apa-apa cara untuk kita untuk mendapatkan ilmu tentang bergendang. Pada masa itu, Allahyarhamah Dian Masni merupakan idola saya dan merupakan orang pertama yang dapat saya ikuti cara pukulan gendangnya. Ibu bapa saya mula mengetahui yang saya mula meminati gendang Melayu ini di mana mereka mengetahui saya
Bergendang menggunakan apa-apa benda yang dapat mengeluarkan suara seperti baldi, seperti lantai yang diperbuat pada kayu, papan apa semua Menggunakan itulah. kreativiti Kreativiti ataupun sendiri. barang-barang yang Yang sedia ada sajalah. depan mata. Sebab masa tu saya belum lagi mempunyai gendang sendiri. Mungkin kedengaran agak lucu, tetapi itulah cara saya menjadi seorang penghibur. Bermukun atau bergendang sangat unik kerana mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai aktiviti bersukaria yang diadakan dalam keadaan terbuka dan terang di khalayak ramai. Terutama semasa majlis perkahwinan ya Hatni. Biasalah kalau majlis perkahwinan mesti kita mau ada hiburan. Betul-betul orang ramai datang, sanak saudara datang berkumpul. Mesti kalau orang Melayu ada majlis perkahwinan, mungkin gendang Melayu Sarawak merupakan aktiviti utama mereka dan akan persembahan yang dinanti-nantikan oleh mereka. Sarawak juga mempunyai keunikan dalam sastra Melayu, terutama dalam acara bergendang lah, yang mempunyai unsur kias dan ibarat bagi menyampaikan perasaan dan fikiran kepada yang mendengar. Selain itu, pemukun akan selalu menukar-nukar irama pantun untuk persembahan semakin rancak dan menarik perhatian para pendengar lah. Untuk pengetahuan semua penonton influencer Japan, majlis bermukun ini kebiasaannya akan dimulakan dari pukul 9 malam sehingga pukul 4 pagi, malah ada sampai ke 5 ke 7 pagi. Dari situlah kita dapat lihat betapa kuatnya sih gendang apabila dengan memukul gendang sampai ke pagi dengan menggunakan suara untuk berpantun sampai ke pagi. Nampak sangat committed lah para sih ni tadi untuk menghiburkan tetamu yang datang kan. So rupanya keunikan pukulan Allahyarhamah Dayang Masni merupakan pencetus minat Encik Farid untuk meneruskan lagi tradisi bergendang ini. So seperti yang Encik Farid sebutkan sebentar tadi, so persembahan bergendang ini bukan saja sekadar hiburan semata-mata, tapi juga mampu untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam masyarakat. So bolehkah Encik Farid ceritakan sedikit, so apakah keistimewaan lain yang dapat ditonjolkan dalam persembahan bergendang ini? Baiklah Hatni dan penonton-penonton influencer Japan kali ini, selain mampu mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat Melayu, penggunaan unsur bahasa yang digunakan ini memberi keindahan, keunikan tersendiri kepada sastra Melayu kerana sesuatu pernyataan, perasaan atau fikiran hanya akan dikemukakan dalam bentuk yang tidak langsung, tidak menyinggung perasaan tetapi tepat kepada makna dan tujuannya. Selain itu, dia dapat menerapkan sifat sopan santun, menghormati sesama sendiri ketika berlangsungnya majlis bermukun tersebut. Contohnya, saya sendirilah sebagai seorang seh gendang, sekiranya saya ada jemputan membuat persembahan di kampung-kampung lain ataupun daerah-daerah lain, saya akan mempelajari banyak ilmu yang mungkin agak berbeza dengan cara di kawasan kami. Dari situlah saya akan mempelajari cara-cara bergendang dan cara mereka mempersembahkan gendang mereka di kawasan mereka. So boleh saya katakan bahawa penggunaan bahasa semasa berpantun itu membawa maksud yang tersirat dan juga meluahkan perasaan yang ingin diungkap lah kan, macam itulah kan lebih kurang. Kalau dahulu aktiviti bergendang ini hanya dipersembahkan di kampung sahaja dan menggunakan peralatan yang sedia ada seperti gong, biola ataupun gendang itu sendiri, tapi kini dengan adanya pembangunan persekitaran dan teknologi sudah pastinya akan membawa perkembangan kepada persembahan tradisi ini tadi. So bolehkah Cik Farid ceritakan perbezaan persembahan yang dipersembahkan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang? Okey, bercakap tentang perbezaan antara persembahan bergendang pada masa dahulu dan masa sekarang. Kalau zaman dahulu, persembahan bermukun hanya dipersembahkan di rumah, terutamanya di kampung lah. Setelah pembangunan terhadap persekitaran berlaku, ya Hatni, dan adanya dewan atau balai raya, majlis perkahwinan atau keramaian diadakan di dewan atau balai raya tersebut. Perubahan ini amat ketara dan bermulalah persembahan tradisi ini dipersembahkan di atas pentas. Penggunaan alatan elektronik seperti mikrofon, kamera dan lain-lain juga mula digunakan. Berbanding kalau zaman dahulu, penggunaan mikrofon mungkin
tidak ada. Susah lah dapat susah untuk mendapatkan mikrofon. So sekarang kalau guna mikrofon tu suaranya lebih jelas. So orang kat belakang pun boleh dengar kan. Okay. Sebab itulah kalau kita tengok segendang lama dulu, mereka menggunakan sekuat mungkin suara yang ada. Sebab tanpa menggunakan mikrofon nak lontar pun suara tu orang belakang pun boleh dengar kan. Sebab itulah kalau kita lihat gendang yang digunakan oleh mereka dahulu mempunyai saiz yang besar-besar. Sebab kalau menggunakan gendang yang kecil, mungkin bunyi paluan gendang akan tidak dapat tak dapat didengari tak dapat didengari oleh penonton-penonton berbanding kalau menggunakan gendang besar, sebab memandangkan masa itu tidak ada penggunaan mikrofon. Selain itu, kalau zaman dahulu, gendang yang digunakan adalah rebana yang diperbuat daripada kulit kambing dan kulit kerbau. Seperti Cik Hatni lihat sekarang ini merupakan gendang lama, dan ini diperbuatkan daripada kulit kambing dan hanya menggunakan rotan. So kalau gendang macam ni, anggaran berapa dia punya kos pembuatan dan berapa Encik Farid beli ke tempah? Kalau zaman dahulu mungkin harganya agak murah lah berbanding sekarang, kerana kayu ada atas faktor kesukaran untuk mencari kayu-kayu yang berkualiti seperti kayu berbau, kayu berlian dan kayu langka. Tapi Hatni sekarang kebanyakan segendang memilih untuk menggunakan gendang moden yang diperbuat daripada kulit drum, yang mana mungkin tahap ketahanannya tinggi berbanding kulit kambing. Persembahan bergendang pada zaman dahulu hanya gendang yang digunakan dalam persembahan ini. Setelah berlalunya masa, selain gendang, alat muzik lain juga digunakan seperti biola, akordion, gong dan papan nada, iaitu keyboard lah. Penambahan alat muzik ini secara tidak langsung melibatkan golongan lelaki sebagai pemuzik dalam persembahan ini. Dengan kepelbagaian irama moden yang diciptakan dan diterapkan dalam majlis persembahan bermukun ini, ini secara tidak langsung dapat menarik minat anak-anak muda untuk mengetengahkan lagi tradisi bergendang gendang Melayu Sarawak ini. So makin teruja rasanya bila kita dah dapat tahu serba sedikit tentang persembahan bergendang ini ataupun aktiviti bergendang ini. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan informasi yang lebih menarik.
Hai, anda masih lagi bersama Influencer at Japan. Bersama saya Hatni Ramli selaku hos anda dan juga tetamu jemputan kita Encik Farid bagi membicarakan gendang Melayu Sarawak. Baiklah Encik Farid, selain daripada bergendang, terdapat dua lagi elemen penting yang turut mengiringi persembahan bergendang ini tadi. So iaitu bermukun dan juga bertandak. So persoalan saya, bagaimanakah ketiga-tiga elemen ini berhubung kait antara satu sama lain bagi menghasilkan atau menyampaikan persembahan yang menarik? Mungkin Encik Farid boleh ceritakan sedikit. Untuk pengetahuan semua, ketiga-tiga elemen ini penting dalam seni persembahan tradisi ini. Bergendang merupakan elemen utama dalam persembahan ini. Bergendang membawa maksud bermain atau memukul gendang. Gendang yang dimainkan oleh wanita yang digelar segendang seramai 2 ke 3 orang. Segendang merupakan orang penting dalam persembahan ini kerana mereka yang akan memulakan majlis dan akan menamatkan majlis tersebut. Sebelum memulakan persembahan, kebiasaannya segendang akan memasukkan sidak lah. Sidak merupakan rotan yang digunakan untuk menghasilkan untuk menegangkan kulit kambing yang kendor sebelumnya. Mungkin Cik Farid boleh tunjukkan sikit kepada penonton apakah rupa sidak yang diperkatakan oleh Cik Farid tadi. Ini merupakan rotan mengikut saiz lah, mengikut ketegangan kulit kambing. Sebab kalau kulit kambing kendor, dia tidak akan menghasilkan bunyi paluan yang bagus. Sekiranya dimasukkan sidak atau rotan ini, dia akan menegangkan kulit kambing sehingga mengeluarkan bunyi paluan yang bagus dan merdu. So memang kiranya sidak ini sangat penting dalam bermakna ini tadilah. Sebab semakin pagi semakin kendor kulit kambing. So kebanyakan segendang akan membawa spray lah, mengikut saiz dari kecil sampai ke besar. Tapi sekiranya cara pemasangan sidak tidak betul, ia akan tidak akan mengeluarkan bunyi paluan yang merdu. Ada orang maknanya ada teknik yang betul lah untuk memasukkan sidak tu tadi. Sebab ada kalanya sekiranya rotan yang dimasukkan tidak terlalu dalam, apabila gendang akan dipalu, rotan secara automatik akan tercabut sendiri. Menarik ya. So saya ingatkan rotan tu hanya sekadar menghiasi dalam dia tu tadi, rupanya ada fungsi dia tersendiri. Ya, ada fungsinya tersendiri. Bak kata orang tua dulu mari Hatni, nang kuat gendang seh ya, kuatlah bacanya ke gendang ya, sampai pagi kita tok bergendang. Pepatah ini bermaksud semakin lama gendang dipalu, semakin lama didengar, sampai ke pagi juga aktiviti bergendang akan berlangsung. Tujuan memerdukan paluan gendang ialah bagi menarik perhatian penduduk kampung untuk bertandang ke majlis perkahwinan, terutamanya si penandak lah, untuk memeriahkan lagi suasana majlis tu tadi. Seterusnya elemen bermukun atau berpantun. Acara berpantun ini akan dimulakan oleh si gendang. Si gendang merupakan orang yang sangat penting dalam majlis bergendang ini kerana mereka yang memulakan pantun, memulakan memukul gendang. Mereka akan berbalas pantun mengikut giliran masing-masing. Si gendang dan penandak akan berbalas pantun secara spontan tanpa menggunakan skrip pantun dan layan kertas yang bertulis pantun. Hebatlah kalau macam tu, kalau tanpa skrip tu pun boleh berbalas pantun tu, kiranya dah idea tu muncul-curah lah. Muncul secara kita menjawab secara spontan lah. Kebiasaannya pantun yang ditujukan mempunyai motif tersendiri seperti menyindir, mengurat, mencari jodoh dan juga bermotifkan keadaan persekitaran majlis tersebut. Kan kebiasaannya majlis bergendang akan ada satu tempat untuk segendang duduk. Ada ruangan khas. Ada ruangan khas untuk segendang duduk, dan di belakangnya digalakkan anak dara untuk duduk. Kerana semasa berbalas pantun nanti penandak akan berpantunlah, akan melihat suasana majlis. Apabila lelaki atau penandak tadi melihat anak dara di belakang, secara automatik mereka bertanya,
siapa nama anak gadis di belakang Segendang, sudah berpunya ke tidak. Dari situlah kita dapat lihat keunikan majlis bermukun ini. Kiasan tu tadilah untuk berkenalan dengan anak dara di belakang tadi kan. Dia bertanya melalui Segendang lah. So Segendang akan membalas pantun. So secara tak langsungnya Segendang ini kita boleh katakan sebagai perantara untuk menyampaikan mesej tu tadi kan. Situasi berbalas pantun ini berlaku secara berterusan dan tidak putus. Ini menunjukkan kekuatan pada Segendang yang tidak penat, tidak mengalah dan pakar dalam berpantun secara spontan. Elemen yang terakhir Hatmi iaitu bertandak bermaksud menari. Bertandak juga digelar penopeng. Ini kerana zaman dahulu ada sesetengah penopeng atau penandak menggunakan topeng. Ini kerana sesetengah mereka mempunyai sifat yang malu yang tinggi. So mereka menggunakan topeng semasa bertandak. Nak menutup rasa malu tu tadi. So pakai topeng. So namanya gelarannya jadilah penopeng. Mereka akan bertandak di ruang tari atau gelanggang berhadapan dengan Segendang dan sambil berbalas pantun secara bergilir-gilir. Penandak akan menari secara berpasangan atau berkumpulan. Penanda akan cuba menghasilkan pergerakan langkah yang baru berdasarkan aktiviti kehidupan seharian mereka. Itulah perkaitan antara ketiga-tiga elemen dalam majlis bermukun. So maknanya nampak di sini yang gabungan ketiga-tiga elemen tu tadi dah berjaya menghasilkan irama dan rentak yang menarik dalam persembahan tu tadi supaya orang ramai terus menanti-nantikan dan terpukallah dengan persembahan yang disajikan. Kalau Segendang tidak kalau apa orang kata sekiranya antara salah satu dari ketiga-tiga elemen ini tidak ada, maka majlis itu akan merasa ada kekurangan. Ada kekurangan. Tak lengkap kan sebab kita nak menggambarkan ketiga-tiga elemen tu tadi. So semestinya penonton juga nak tahu kan. So apakah persediaan yang perlu dilakukan sebelum mempersembahkan persembahan bergendang ini tadi. So mungkin Cik Farid boleh ceritakan dari segi persiapan tempat persembahan, siapa yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dan juga mungkin juga melibatkan penggunaan perhiasan ataupun pakaian yang tertentu semasa membuat persembahan. Okey, baiklah Hatmi. Mengikut pengalaman saya sendiri yang pernah menjadi tetamu jemputan dalam majlis bermukun, dari segi persediaan tempat persembahan memang 100% disediakan oleh penganjur majlis lah, termasuk makan minum tetamu jemputan. Dari segi pengangkutan pula, kadang-kadang penganjur majlis akan menjemput dan ada masanya akan menggunakan kenderaan sendiri. Jumlah yang terlibat dalam majlis bermukun tiada limit kerana majlis bermukun terbuka kepada semua orang luar. Peralatan yang sering digunakan apabila ada majlis bermukun ialah alat siar raya. Peralatan seperti rebana akan dibawa oleh Segendang sendiri dan pakaian yang digunakan biasalah pakaian yang sopan dan tidak menjolok mata. So kita ni tak naklah berlakunya situasi yang tidak menyenangkan antara Syekh dan juga tetamu yang akan datang kan. So kita nak tahu jugalah, adakah pemain-pemain gendang Melayu Sarawak ini mempunyai persatuan ataupun kelab yang tersendiri bagi memainkan peranan untuk meneruskan tradisi bergendang ni. So mungkin Cik Farid boleh ceritakan dari segi pengalaman ataupun Cik Farid sendiri pernah menganggotai mana-mana persatuan ataupun kelab. Okay. Bercakap tentang persatuan atau kelab lihat ni, kebanyakan penggiat seni gendang di bahagian Kuching mempunyai persatuan atau kelab tersendiri seperti Kumpulan Warisan Budaya, Kumpulan Indra Samudra, Kelab Warisan Seni Melayu Kuching dan banyak lagi. Mungkin ada juga di bahagian-bahagian lain seperti di Miri dan Bintulu. Kelab atau persatuan ini kebiasaannya akan menganjurkan bengkel untuk menerangkan tentang seni gendang Melayu Sarawak yang ditumpukan kepada generasi muda amnya. Berbeza pula di daerah Matu dan Daro yang tidak mempunyai kelab atau persatuan dalam gendang Melayu Sarawak ini. Kebanyakan mereka membuat persembahan secara terbuka tanpa terikat dengan apa-apa kelab atau persatuan. Walaupun tidak mempunyai kelab atau persatuan, anak-anak muda di Matu Daro menunjukkan minat yang tinggi
terhadap seni gendang Melayu Sarawak. So kalau ramailah orang kata anak muda, terutama sekali macam Cik Farid sebutkan tadi di daerah Matu dan Daro, so harap dapatlah ditubuhkan persatuan ataupun kelab di daerah Matu dan Daro ini tadi untuk meneruskan lagi ataupun dan memainkan peranan lah bagi meneruskan tradisi bergendang. Dah sampai kita ke soalan terakhir Cik Farid, tak sedar kan masa berlalu. So apakah harapan Cik Farid dalam meneruskan tradisi persembahan gendang Melayu Sarawak ini supaya ianya kekal dan diketahui oleh generasi yang akan datang? Okey Hatni, pejam celik dah nak habis rupanya. Itulah. Sebelum itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Japan kerana sudi menjemput saya dalam influencer kali ini. Bercakap tentang harapan, mungkin semua penggiat seni gendang Melayu atau bermukul ini mungkin sama kerana mereka tidak mahu tradisi gendang Melayu Sarawak ini lenyap di telan zaman. Oleh itu saya menyeru anak-anak muda supaya terus mengangkat martabat warisan seni gendang Melayu Sarawak ini supaya generasi-generasi akan datang merasai keindahan dan keunikan gendang Melayu Sarawak ini. InsyaAllah. So haraplah harapan itu dapat dikabulkan dan juga dapat diteruskanlah persembahan bergendang itu tadi. Nampaknya kita dah sampai di penghujung siaran. Terima kasih Encik Farid kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan berkongsi pengalaman beliau dalam meneruskan tradisi bergendang ini tadi. So jangan lupa like, share dan subscribe media sosial rasmi Japan Sarawak. Sebelum kita menutup tirai, mari kita saksikan persembahan yang dinanti-nantikan, iaitu persembahan bergendang yang akan dipersembahkan oleh Encik Muhammad Farid Izwan. Dipersilakan Encik Farid.